Tim belakang okey kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sekali lagi bertemu dalam program Kelantan Berhikayat yang dibawakan kepada tuan-tuan semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Alhamdulillah, kerana kesempatan ini beserta dengan kesihatan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, kita dapat bersama-sama dan kepada tuan-tuan yang masih belum mengambil vaksin, silalah berbuat demikian dengan segera dan juga mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan kita dapat menjaga diri kita daripada terkena wabak COVID-19 yang semakin membesar pada hari ini. Mudah-mudahan dengan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan, yakni kita mematuhi SOP dan kita mengambil vaksin, dia menjadi sebab untuk memutuskan rantaian COVID ini dan menyelamatkan kita daripada penyakit-penyakit yang merebak. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan tentang riwayat Kelantan, dan kita sekarang ni sudah masuk ke bahagian yang ke-14. Ini adalah bahagian yang kita kira ujunglah pada buku ini, kerana riwayat Kelantan ni hanya mengkisahkan sejarah Kelantan sehingga 1920 sahaja. Sedangkan yang kita berhenti pada minggu lepas pada 1317 Hijriah, yakni lebih kurang tahun 1900 Masihi. Di mana dalam perbincangan lepas kita telah melihat Kelantan di bawah pemerintahan 3 orang sultan, iaitu Sultan Ahmad Shah, Sultan Ahmad, yakni sultan yang menggantikan Sultan Muhammad yang kedua, yang dikenali juga sebagai Long Sulong. Kemudian penggantinya iaitu Sultan Muhammad yang ketiga, itu anada kepada Sultan Ahmad, yang memerintah hanya sekitar setahun sahaja atau setahun setengah. Kemudian diganti oleh adindanya Long Mansur ataupun Sultan Mansur 9 tahun, sekitar 9 tahun, di mana ketiga-tiga raja ini ialah raja-raja yang memerintah Kelantan pada satu zaman yang dianggap kemuncak kepada zaman kebangkitan ataupun perluasan pengaruh Islam di Kelantan. Baginda bertiga ini telah menggantikan Sultan Muhammad yang kedua yang memerintah selama 50 tahun. Kemudian mereka bertiga memerintah sekitar 14 tahun. Kan? Jadi kisah-kisah yang kita sebutkan dalam sesi yang lepas berkenaan 3 orang sultan ini tidaklah banyak kisah yang besar, melainkan berkenaan dengan pembaharuan dan juga perkembangan Islam yang berlaku, di mana Sultan Mansur itu dianggap antara sultan yang terbaik, sultan yang paling adil yang pernah memerintah Kelantan. Sedangkan dalam masa yang sama pada zaman baginda bertiga ini juga berlaku beberapa bencana, termasuk bencana yang melanjutkan bencana yang berlaku sebelumnya, iaitu pada zaman Sultan Muhammad yang kedua,
berlaku ribut taufan yang bagi angin besar itu pada 1880. Kemudian berlaku pula bencana baru itu wabak wabak lembu dan kerbau. Mungkin wabak itu macam penyakit kuku dan mulut yang memberi kesan yang besar kepada seluruh kegiatan ekonomi termasuk kegiatan pertanian dan juga penternakan. Itu dianggap sebagai peristiwa yang terbesar dalam sejarah Kelantan berkait dengan bencana seperti wabak ini. InsyaAllah kita akan terus melihat pada sambungan seterusnya pada bahagian ke-14 pada malam ini, iaitu Long Senik memangku Sultan dan menjalankan pemerintahnya bagi sementara hingga tetap menjeraja dengan pemerintahannya yang baru dipimpin oleh penasihat Kerajaan Siam dari tahun 1903 sehingga 1908. Ini ialah kita kata fasa yang pertama zaman pemerintahan Long Senik ataupun kemudian dikenali sebagai Sultan Muhammad yang keempat. Fasa yang pertama tu daripada 1903 sehingga 1908. Baik, lepas daripada kemangkatan almarhum Sultan Mansur itu mendatangkan kesusahan bagi pembesar-pembesar dan kerabat-kerabat bagi melantik gantinya. Oleh kerana saya sebut dalam sesi lepas, sebenarnya daripada awal abad yang ke-18, Kelantan itu menghadapi masalah dalam pelantikan pengganti-pengganti sultan. Kerana tiap-tiap kali berlaku kematian atau kemangkatan raja, maka berlakulah perebutan takhta, peperangan, pembunuhan dan seumpamanya untuk menggantikan raja yang baru, melantik raja yang baru. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa keadaan yang berlarutan itu telah berjaya ditamatkan oleh Sultan Muhammad yang kedua selepas baginda sendiri mengalami beberapa siri peperangan, perebutan takhta dan sebagainya. Akhirnya tempoh 50 tahun itu kita dapati keadaan sudah mulai teratur, di mana selepas daripada Sultan Muhammad yang kedua yang mewarisi takhta itulah anak cucu baginda. Walaupun kita tak nafikan ada juga persaingan-persaingan, percubaan-percubaan kelompok-kelompok politik di kalangan pembesar yang cuba menaikkan tokoh-tokoh tajaan mereka, tetapi tidak lagi berlaku peperangan dan pertumpahan darah. Bahkan apa yang kita dapat lihat ialah setiap kali berlaku kemangkatan sultan, maka putera ataupun adinda baginda akan diangkat menjadi sultan. Tinggal lagi apabila kemangkatan Sultan Muhammad yang ketiga, yang kita boleh katakan kemangkatan mengejut, yang menyebabkan baginda meninggalkan putera-putera yang masih kecil, maka di situlah timbul bahawa boleh tak Tengku Seri Indra, Tengku Besar Seri Indra sebagai bakal raja ditabalkan dalam keadaan usia baginda masih lagi mungkin muda ataupun dalam kita kata quote and quote belum cukup akal dia, kan? Jadi di sini timbul isu-isu baru di mana selepas kemangkatan Sultan Muhammad yang ketiga, para pembesar telah bersepakat bersama kerabat untuk mengangkat adindanya, iaitu Long Mansur menjadi sultan. Dan selepas kemangkatan Long Mansur 9 tahun kemudian, timbul pula pengganti kepada Long Mansur siapa. Dan kita difahamkan bahawa Sultan Mansur itu tidak berputera. Dan anak dan saudaranya Long Senik yang dulu telah telah tersisih daripada jawatan sultan itu masih lagi merupakan bakal sultan. Maka ketika kemangkatan ini, maka kata penulis telah timbul satu masalah baru, iaitu Tengku Besar Seri Indra itu juga masih belum cukup umurnya.
Begitulah lebih kurang kan, belum cukup umurnya. Lalu menimbulkanlah kita kata macam uh, apa, kegawatan, keserabutan di kalangan pembesar-pembesar untuk melantik pengganti. Kata dia, padahal Tengku Sri Indra lah yang berhak takhta itu dilantiknya. Yang terhak itulah Tengku Sri Indra. Tapi sebab kita nafikan ada permainan-permainan politik juga di kalangan pembesar, adakah akan diwarisi oleh adinda Lemasa, ataupun mungkin ada putera Lemasa sebagai sultan ketika itu, ataupun kembali kepada Long Senik. Jadi di situlah timbulnya perbahasan. Maka di sini berlaku perbahasan perlawanan suara bagi pihak kerabat dan pembesar-pembesar negeri, kerana difikirkan tiada harus bagi Tengku Sri Indra menerima takhta jika selagi tidak sempurna, tidak kesempurnaan akalnya. Jadi isunya satu je. Kerana Tengku Sri Indra itu dianggap masih belum sempurna akal dia. Bolehkah dia menjadi raja ataupun pelantik orang lain? Yakni mungkin kerabat-kerabat terdekat. Maka di situlah berlaku perbahasan panjang. Dan perbahasan ini sebenarnya bukan sekejap, memakan masa hampir 3 tahun. Tertangguh pelantikan itu. Perbahasan ini bukannya dapat diputuskan dengan segera. Hingga 3 tahun lebih kurang dalam masa itu. Beracap kali benar diadakan majlis rundingan, akan tapi tidak dapat diputuskan. Jadi di sinilah kita lihat dan kita dapati bahawa pelantikan Long Senik sebagai sultan itu memang mengalami kita kata konflik, kerana mengambil masa 3 tahun. Mana di situ ada lakuna ataupun kekosongan. Siapa yang akan jadi raja Kelantan? Sedangkan secara umumnya lihat Long Senik lah, sebab dia lah Tengku Sri Indra. Di dalam masa 3 tahun tersebut, sungguh pun tidak dilantikkan Tengku Sri Indra menjadi raja menggantikan almarhum Sultan Mansur, tetapi sekalian perjalanan gerak negeri ini dijalankan dengan sempurna. Oleh kerana Kelantan itu ada pembesar-pembesar, ada kerabat dan sebagainya mengkabit, walaupun Sultan tak dapat dilantik, tapi pentadbiran negeri berjalan lancar. Dan dia penulis kita ni memberikan sedikit komen. Dia kata dia, kita tersangat-sangat hairan kerana selalu berlaku dalam riwayat Kelantan ini tentang meletakkan seorang pemerintah sehingga menserabutkan fikiran pembesar-pembesar. Menserabutkan fikiran pembesar-pembesar negeri yang tidak boleh diputuskan. Di dalam hal ini, ternampaklah di fikiran kita tiada lain hanyalah masa itu diadakan peraturan khas. Jika berlaku kemakatan pemerintah, senanglah dijalankan dan mustahil sekali-kali mendatangkan kesambutan sebagai sudah. Rupanya antara sebab jadi begini, kenapa? Kerana tidak ada satu peraturan khas. Tidak ada peraturan tentang pelantikan, perwarisan dan sebagainya. Kerana tradisi sebelum ini ialah takhta tu diperolehi dengan cara peperangan. Siapa yang menang perang, dia jadi raja. Tidak semestinya anak ataupun putera sulung menjadi raja dan seumpamanya, tapi siapa yang lebih licik permainan politiknya atau siapa yang lebih cekap berperang, orang tu akan jadi raja. Maka kata penulis ni, kata dia patut Kelantan tu kena buat satu peraturan berkait dengan pelantikan raja-raja bila berlaku kemakatan, supaya tidaklah pening pembesar-pembesar ni duk fikir macam mana nak lantik pengganti raja. Oleh sebab lama menanti-nanti akan keputusan rundingan perlawanan suara itu, mencubalah Tengku Sri Indra menjalankan siasatnya dengan cermat supaya zahir kesempurnaan akalnya bagaimana yang disyokkan oleh kerabat-kerabat itu menghantar perkhabaran ke benua Siam. Jadi kata dia, Tengku Indra ni bila dalam masa 3 tahun masing-masing pembesar kerabat-kerabat duduk runding bincang, tak boleh menyelesaikan masalah. Tak selesai masalah dia nak lantik raja ni. Maka Tengku Sri Indra sendiri telah mengambil satu siasat dia ataupun satu tindakan politik dia
iaitu dengan baginda menghantar wakil-wakil dari kampung besar ni untuk menghadap Maharaja Siam. Makanya ketika ni Kelantan ni kira termasuk di kalangan negeri-negeri naungan Siam. Tiba-tiba dengan takdir Tuhan yang maha berkuasa menggerakkan hati Seri Maharaja Siam menitah kapal besar-besarnya ke Kelantan, menyelesaikan rundingan yang kecil dan tidak boleh diputuskan, serta dilantikkan Tengku Sri Indra ke takhta Kelantan menggantikan almarhum Sultan Mansur yang bergelar Sultan Muhammad yang keempat, serta berteriti dengannya ialah pada bulan Disember 1102. Daripada kemakatan yang berlaku pada bulan Syawal pada 1317, itu lebih kurang pada 1900 sehingga bulan Disember tahun 1902. Memang hampir-hampir 3 tahun. Kan? Di mana ketika Long Sening ini menghantar utusan dia berjumpa dengan Sultan, dengan Raja Siam. Siam pun menghantar pembesar-pembesar dia datang ke Kelantan dan selesaikan masalah yang berlaku di Kelantan ini. Kerana tertangguh pelantikan Raja Kelantan, dan dengan sebab itulah Siam telah datang dan sekali lagi mencampuri urusan pelantikan ini. Kehendak-kehendak perjanjian itu terutama sekali bagi menghidupkan dan membangunkan tubuh kerajaan yang selama ini tidak berjalan dengan peraturan undang-undang, serta dihantarkan oleh Majlis Siam itu seorang pegawai yang menunjuk, menasihat dan melayani keadaan kuasa-kuasa kerajaan yang baru, supaya termasuklah Kelantan kelantangan dan mempunyai peraturan, serta kuasa-kuasa negeri itu sangat-sangat wajib jalankan dengan adil dan cermat bagi kefaedah raja, negeri dan putera-putera bumi. Jadi Siam ni pada 1902, antara langkah yang diambil oleh Siam dalam menyelesaikan masalah Kelantan ni termasuklah mengadakan perjanjian Inggeris Siam 1902, dan antara tindakannya termasuklah menyelesaikan masalah pelantikan Sultan Muhammad yang keempat ataupun Raja Long Sening ini, di mana antara langkah yang diambil oleh Siam ialah mengatur semula peraturan-peraturan di Kelantan, undang-undang, dan melantik seorang penasihat Siam untuk menasihati Raja Kelantan dalam hal pentadbiran. Jadi hal pelantikan penasihat ni sebenarnya telah menunjukkan bahawa Kelantan telah jatuh setapak lagi. Sebelum ni Siam hanya mencampuri dalam hal-hal berkait dengan pelantikan raja dan memberi pengiktirafan pada raja. Tapi kali ini Siam telah melantik penasihat. Dan sebagaimana kita sedia maklum, penasihat kesan daripada perjanjian 1902 antara Inggeris dan juga Siam ini, dia bukan hanya menyelesaikan isu-isu konflik pelantikan ini, tetapi pelantikan penasihat Siam itu sebenarnya melantik pegawai Inggeris sebagai penasihat Siam kepada Sultan Kelantan. Di sinilah permulaan pertapakan juga bagi Inggeris, dan yang menyebabkan berlakunya beberapa perubahan terhadap struktur pentadbiran tradisional yang ada sebelum ni. Sebagaimana kita sedia maklum, sebelum ni kita ada Raja Jeram daripada keturunan Long Gafar, kita ada Datuk Panglima Perang Lundang, kita ada Datuk Kadok dan seumpamanya, yang mereka ini adalah orang-orang yang mewarisi kuasa-kuasa tempatan yang diperturunkan oleh Long Yunus pada ketika baginda mula berkuasa dahulu. Sekarang ini hal-hal itu sudah berubah, termasuk juga pelantikan putera-putera sultan untuk menjadi raja bagi kawasan-kawasan tertentu yang di luar daripada kawasan datuk-datuk yang bertiga tadi. Di mana
kita dapati contohnya Raja Bendahara berkuasa di Banggul, ada Raja Kampung Laut, ada Raja Pancu, ada seumpamanya lah kan. Ramai raja lain termasuk Raja Salo yang kita dengar sebelum ni. Mereka lah putera-putera raja yang diberi kawasan untuk merintah. Sekarang ni Inggeris masuk dengan satu pengaruh baru, iaitu mereka masuk atas nama penasihat Siam, lalu menjadi penasihat kepada Sultan Kelantan dan melakukan penstrukturan semula pentadbiran awam di Kelantan. Nanti kita akan lihat bagaimana komentar yang dibuat oleh penulis tentang hal tersebut. Dan bagi Duli Yang Maha Mulia melihat dan merhatikan bahagiannya, mendengar apa-apa yang dinasihatkan oleh penasihat kerajaan Siam dalam semua perkara kuasa negeri yang lain daripada hal ehwal agama Islam. Jadi penasihat Siam yang masuk ini, itu pegawai Inggeris, sebagai penasihat Siam masuk ni, dia berkuasa untuk menasihati Sultan Kelantan dalam semua urusan pentadbiran kecuali hal ehwal agama Islam saja. Ataupun ditambah ada istiadat. Hal ehwal agama Islam dan ada istiadat Melayu. Itu sahaja yang tak diusik oleh pegawai Siam yang berbahasa Inggeris ini. Adapun hal-hal lain semua pentadbiran, undang-undang, mahkamah, percukaian, semua dicampuri oleh pegawai Inggeris. Lalu kesan daripada itu dalam bulan Julai pada 1903, yang pertama kali diterima oleh Duli Yang Maha Mulia, yakni Sultan Raja Nosni itu, seorang penasihat kerajaan Siam, seorang British, iaitu Tuan W.A. Graham. W.A. Graham ni nama penuh dia William Armstrong Graham. Itu nama penuh dia. Biasa tulis W.A. Graham. W.A. Graham ni ialah penasihat Siam yang berbahasa Inggeris yang pertama menjadi pegawai di Kelantan pada mulai Julai 1903. Mulai daripada tarikh inilah baharu Kelantan diperintah oleh seorang raja yang tetap yang dilayani oleh penasihat kerajaan Siam dan Majlis Mesyuarat Negeri. Jadi strukturnya penasihat Siam dan juga Majlis Mesyuarat Negeri. Kita panggil mesyuarat ESCO lah sekarang. Majlis Mesyuarat Kerajaan ni, mesyuarat negeri yang membantu Sultan mentadbir negeri. Dan sejak daripada itulah, kata dia, barulah Kelantan tu diperintah oleh seorang raja tetap selepas beberapa tahun tidak ada raja. Sebenarnya ada raja, tapi raja tu tak dilantik kerana ada faktor-faktor yang kita bincangkan tadi. Perjalanan pemerintahan negeri pada mula-mula dijalankan memanglah diketahui susah dan mengatur menjalankannya. Dalam hal itu pun bertitah juga dengan perlahan dan hilanglah kuasa kerabat-kerabat negeri dan terpulanglah ke dalam genggaman Duli Yang Maha Mulia dan Mesyuarat Negeri. Hingga banyak perubahan-perubahan sekalian, pakatan-pakatan yang hendak merosakkan tubuh kerajaan baru ditahan dan dihapuskan. Pada tahun inilah, pada tahun 1903 ni, kata penulis ni, tahun inilah saya diperanakkan. Jadi cerita dia, bila pegawai Siam ni masuk, dan dia pun mula menstrukturkan semula pentadbir awam, menyusun struktur di mana Sultan di bawah baginda Sultan ni ialah penasihat British atau penasihat Siam yang berbahasa Inggeris itu, dan mentadbir negeri bersama Majlis Mesyuarat Negeri. Maka kedudukan pembesar-pembesar yang ada sebelum pada ini, sama ada pembesar-pembesar yang menjadi raja di daerah-daerah ataupun kerabat-kerabat yang berjawatan, Raja Bendahara, Tengku Temenggung, Raja Muda dan sebagainya lah, Sultan Dewa dan sebagainya, mereka tu sudah hilang kuasa dan peranan dalam pentadbiran. Bahkan hal itu juga tu melibatkan keturunan 3 datuk yang saya sebutkan tadi, iaitu Raja Jeram daripada keturunan Longafa, Datuk Panglima Perang Lundang daripada keturunan Mandumis, dan Datuk Kadok daripada keturunan Penghulu Adas. Kesemua mereka itu boleh dikatakan turut terjejas kuasa mereka. Cuma tinggal lagi Siam ataupun penasihat British ini, penasihat Siam berbahasa Inggeris ini,
dia tidak mencabut secara langsung kuasa-kuasa mereka, tetapi selepas pada mereka, jawatan tak diwarisi lagi. Pada tahun 1904, mula-mula dibuka majlis mesyuarat, mengesahkan kuasa ini keadilan bagi membangunkan polis. Jadi benda yang pertama sekali yang disahkan oleh Majlis Mesyuarat Negeri pada 1904 ialah menubuhkan pasukan polis. Sebelum ni ada Hulu Balang je Kelantan kan, ada Hulu Balang, ada panglima-panglima, itulah organ yang berfungsi sebagai polis dan juga asal bagi raja ataupun bagi raja-raja daerah tadi. Di kalangan kerabat-kerabat ada askar masing-masing yang kita panggil Hulu Balang. Sekarang ni Penasihat Siam itu telah memperkenalkan melalui Majlis Mesyuarat Negeri pasukan polis untuk menegakkan keadilan dalam negeri. Hasil negeri mula dipungut dan diselamatkan serta dikembalikan kepada khazanah. Sebelum ni hasil-hasil dipungut oleh pembesar-pembesar. Ada yang sampai bersultan kan. Tetapi sekarang ni peraturan baru semua hasil negeri dipungut dan disatukan, yang kita biasa sebut kumpulan wang yang disatukan kan. Dipanggil khazanah lah, khazanah negeri ataupun perbendaharaan. Beberapa undang-undang telah disahkan, pejabat-pejabat dibangunkan serta dijalankan pekerjaan dengan diatur oleh pegawai-pegawai orang putih dan Siam yang memang telah dipilih. Jadi pegawai-pegawai utama tu orang putih, orang Siam lah, yang mentadbir Kelantan. Biasanya DO ni orang putih ataupun pegawai-pegawai Inggeris yang mungkin orang Melayu yang dilantik. Sebagaimana kita biasa dengar Cik Latif misalnya. Cik Latif tu seorang Melayu daripada Singapura yang dilantik menjadi DO di Pasir Putih ketika zaman Tok Janggu tu kan. Ni 1904 ni lebih kurang 10 tahun sebelum peristiwa Tok Janggu. Jadi pegawai-pegawai ni orang Siam, orang putih, maka disusunkan undang-undang ikut kehendak orang putih macam mana kan pengurusan hasil-hasil negeri. Ada pun pegawai polis sebanyak 250 orang lebih kurang. Dalam sebanyak itu 50 Sikh dan Punjabi, yang lain lagi itu Melayu. Maka dibentuk pasukan polis di Kelantan pertama kali 1904 itu, kata dia anggota polis itu ada 250 orang. 250 orang tu 50 orang tu terdiri daripada orang Sikh dan juga orang Punjabi. Orang Sikh dan Punjabi tu orang sama je kan. Yang pakai serban tu, turban tu kan. Kemudian 200 lagi tu orang Melayu. Kesemua ini berada di bawah jagaan seorang pegawai besarnya, yakni pegawai British. Mana ketua polis negeri lah, kita panggil ketua polis negeri itu orang putih. Bagi menjalankan keadilan negeri, diadakan mahkamah, digelar Mahkamah Raja Negeri ataupun Mahkamah yang Maha Tinggi sekarang. Mahkamah tinggi lah kita panggil kan. Itu dipanggil Mahkamah Tinggi kan, itu Mahkamah Raja. Dan juga Mahkamah Appeal, jadi Mahkamah Rayuan. Perbicaraan sudah dijalankan di Mahkamah Besar dan juga Mahkamah Kecil di Kota Baru. Ini struktur mahkamah baru. Adakah sebelum ni Kelantan tak ada mahkamah? Ada. Dulu dipanggil Mahkamah Balai. Sebagainya ialah mahkamah-mahkamah yang menjalankan pentadbiran negeri menggunakan undang-undang syariah yang kita dah bincang pada zaman Sultan Muhammad kedua, Sultan Ahmad, Sultan Muhammad III, sama kan pelaksanaan undang-undang syariah tu semua tu ada sistem mahkamah. Tapi yang dimaksudkan di sini pegawai British ni memperkenalkan sistem mahkamah seperti mahkamah di England. Diwujudkan mahkamah Raja Negeri, kata dia. Mahkamah Raja Negeri itu macam mahkamah tinggi sekarang. Itu mahkamah tertinggi lah di Kelantan. Kemudian ada mahkamah rayuan dan juga proses-proses perbicaraan biasa ni berlaku di mahkamah besar dan juga mahkamah kecil yang ada di Kota Baru. Mungkin magistrate ataupun mahkamah yang kita panggil session kan, session court. Itu level-level mahkamah. Kemudian mahkamah kecil itu mungkin magistrate, mahkamah besar ni session court, kemudian mahkamah raja negeri itu mahkamah tinggi, kemudian ada satu lagi mahkamah rayuan. Ada 4 tingkat mahkamah ni. Kemudian daripada dasar-dasar baru ni, kata dia jumlah pungutan pendapatan hasil negeri dalam masa dipimpin oleh Penasihat Siam itu sebenarnya di bawah ini dicabutkan daripada buku karangan Tuan Graham. Buku karangan Tuan Graham ni kalau tak silap saya Kelantan Malay State kan, ia tulis pada 1908.
Sebab di sini catatkan hasil negeri pada 1903 tak ada rekod. 1904 168,109 ringgit. 1905 207,232 ringgit. 1906 279,784 ringgit. 1907 317,388 ringgit. Dan 1908 sebanyak 335,289 ringgit. Jadi dia tunjukkan data-data itu menunjukkan selepas daripada distrukturkan semula pentadbiran, disusun pembendaharaan khazanah di hasil-hasil cukai ini secara teratur, maka hasil pendapatan negeri telah bertambah daripada 168,000 pada 1904 kepada 335,000 pada 1908. Dalam masa 5 tahun tu ada peningkatan lebih kurang, kalau kita kata secara kasar-kasar, lebih kurang sekali ganda. Daripada 168,000 kepada 335,000. Sekali ganda lah kan, berlaku peningkatan. Jadi apa yang nak tunjukkan pada ni ialah ketersusunan pentadbiran yang membantu mengukuhkan. Kemudian katanya lagi, pada akhir tahun 1904 dibangunkan sebuah jajahan di Ulu Kelantan dinamakan Jajahan Selatan. Batu Mengkebang sedia dengan mahkamah dan lain-lainnya di bawah jagaan seorang Tuan Putih. Tuan Putih, orang putih lah maksudnya kan. Namanya Tuan Penintan. Sebagai ketua jajahan membicarakan kes-kes yang kecil, dikecualikan kes besar dihantar ke Kota Baru. Jadi bila 1904 ni, selain pada jajahan yang sedia ada sebelum ni, diwujudkan satu daerah baru yang dipanggil jajahan baru, iaitu Jajahan Selatan. Kawasan Ulu lah, kita kata kawasan Ulu Kelantan tu, ataupun pada itu disebut Jajahan Batu Mengkebang. Itu nama asal jajahan baru. Dulu kita panggil Ulu Kelantan kan. Bila disusun ke semua Ulu Kelantan tu, nama yang baru itulah Mengkebang, Batu Mengkebang. Kerana di Batu Mengkebang itulah, mungkin Batu Mengkebang tu di Kuala Kerai lah sekarang kan. Di Kuala Kerai itu, ia terletak di kawasan, kita kata daerahnya, kawasan Batu Mengkebang itu, terletaknya mahkamah dan juga pusat pentadbiran lah, kita kata bagi daerah tersebut. Di mana mahkamah yang ada di sana dianggap mahkamah kecil atau magistrat. Jadi DO dia, orang putih tu boleh membicarakan apa-apa kes-kes kecil. Jadi yang besar-besar tu hantar Kota Baru juga kan. Kemudian daripada itu dibangunkan sebuah jajahan tepi mentara. Ini sempadan atau perenggan. Di mana Kelantan dan Terengganu, kawasan mana tahun 1904 ni yang pertama kawasan selatan, daripada kita kata Macang, daripada Macang terus ke selatan ni sampai ke Mentara atau Gua Musang, sempadan dengan Politis. Semua kawasan tu yang daripada Macang ke selatan tu dipanggil Jajahan Selatan, ataupun disebut secara spesifiknya Jajahan Batu Mengkebang. Itu satu jajahan kan. Kemudian yang lain ialah kawasan yang bersempadan ataupun mentara bagi Kelantan Terengganu. Sempadan Kelantan Terengganu ni satu jajahan dipanggil Jajahan Pasir Putih. Sekarang Pasir Putih itulah kan. Pasir Putih tu dulu jajahan dia melibatkan kawasan Bacok, Pasir Putih, sehingga kawasan sempadan Semerak ni, Bukit Yong, membawa kepada kawasan mungkin Melor lah sekarang. Itu ke semua kawasan daripada Melor membawa pada ke sempadan Terengganu, dinamakan sebagai Jajahan Pasir Putih. Dan tiap-tiap suatu daerah pula dilantik Tok Kuing. Tok Kuing, okay, kita sebut Kuing tu kan. Jadi daerah ni sub-distrik kepada jajahan. Macam kita katalah di daerah Jajahan Pasir Putih ada Padang Pak Ahmad, Bukit Awang, Gaat, Godatu kan, Semerak. Itu sub-distrik. Setiap sub-distrik itu diketuai oleh seorang Tok Kuing ataupun saya sebut penggawa Tok Kuing kan. Menjaga masing-masing mempunyai daerah di bawah jagaan ketua jajahan. Jadi
Sebuah jajahan besar tu, ketua dia dipanggil ketua jajahan ataupun DO. Kemudian di bawah tu ada lagi kawasan-kawasan penggawa lah kita panggil sekarang di Kelantan kan. Itu kita panggil sub-distrik ataupun daerah kecil dalam struktur sekarang ni. Itulah diperkenalkan oleh Siam. Sub-distrik tu diketuai oleh Tok Kuih. Tok Kuih ataupun bangsa kita ini sebut penggawa. Dan dari dulu lagi, daripada tahun 1904, tiadalah sekolah bagi putera bumi Kelantan mempelajarinya. Hanyalah pada masa itu masing-masing belajar baca menulis di rumah atau pondok-pondok saja. Itu pun jarang, yang kebanyakan haji-haji mengajar Quran. Jadi kata dia sebelum ni, sebenarnya di Kelantan tak ada sekolah. Memang tak ada sekolah pun. Yang ada pondok-pondok je kan? Ataupun kelas-kelas Al-Quran yang mengajar di rumah-rumah ataupun di surau-surau. Itulah sistem pendidikan tradisi yang ada di Kelantan zaman dulu. Jadi semua anak-anak Kelantan ni, mereka biasanya belajar Al-Quran di rumah ataupun di rumah-rumah tok guru. Ataupun belajar dengan tok imam ke ustaz ke di surau-surau atau di masjid. Kemudian, bila mereka nak belajar lebih tinggi, mereka akan masuk ke pondok-pondok. Di mana pondok-pondok pun ada level-level juga. Daripada pondok yang level rendah, sampailah kepada pondok ataupun pusat majlis Islam yang sama taraf dengan Masjidil Haram di Mekah. Itu di Masjid Muhammadi. Itu kan ada pondok-pondok besar yang dianggap sebagai pusat-pusat pengajian yang utama untuk guru besar ni. Ada. Itu sistem Kelantan dulu. Bukan tak ada sekolah. Tapi itu sistem pendidikan. Kemudian British mari memperkenalkan sistem sekolah. Mulai tahun 1904 tu juga, di akhir tahun 1904, sebuah sekolah kecil dibangunkan di Kota Baru. Sekolah ini, sekolah kecil itu tempat bilik bujang polis Kota Baru sekarang dan berhampiran dengan rumah Kota Baru Club. Dulu ada kelab Kota Baru kan. Jadi 1904 tu dibina di satu, kita kata, store polis tu. Dia ambil satu bilik buat sekolah. Pada 1904, sekolah tu sekarang ni sekolah Padang Garung tu lah. Sekolah Padang Garung, sekolah Melayu Padang Garung. Kan? Itu sekolah Melayu yang pertama dibuka dekat dengan rumah Kota Baru Club. Dulu ada satu kelab ditubuh tahun 1915, Kota Baru Club, berhampiran dengan rumah Kota Baru Club. Dimulakan dengan diajari membaca, menulis, kira-kira dan ilmu alam. Dengan tidak pula kerajaan memungut wang. Ialah dengan percuma sahaja bagi free. Sekolah free lah, sekolah kajian kan. Tak ada bayar, free je, ajar menulis, mira dan juga ilmu alam. Sekolah ini diketuai oleh Yang amat bahagia Datuk Bentar Luar. Ini Encik Muhammad Adnan Arifin. Encik Muhammad Adnan Arifin. Saya rasa bukan Muhammad Adnan ni, salah. Datuk Bentar Luar ni Datuk Ghazali Arifin. Itu lebih betul. Dan catat sini tulis Adnan Arifin, tapi yang lebih betulnya lah Muhammad Ghazali Arifin. Itulah guru besar yang pertama sekolah Melayu Padang Garung. Dan Datuk Mak Ghazali ni kemudian dilantik oleh Sultan menjadi Datuk Bentar Luar. Kerana ketika ini beliau juga merupakan guru di istana. Guru yang mengajar di istana. Masa inilah baru putera-putera Kelantan membuka mata dan menghantar anak-anaknya ke sekolah kerajaan. Di dalam 4 tahun sahaja bertambah-tambah banyak hingga tidak mencukupi tempat. Dan daripada murid sekolah inilah diambil oleh kerajaan, dijadikan keraninya. Jadi oleh kerana sekarang anak-anak Kelantan itu sudah berduyung pergi sekolah, dah pandai menulis, membaca, maka kerajaan pun boleh ambil lah orang Melayu ni menjadi kerani-kerani. Orang Kelantan dulu tak boleh baca? Boleh. Yang dulu tu membaca menggunakan tulisan Jawi. Sejak daripada orang putih mari ni, dia nak urusan kerajaan tu ditulis dengan Sarumi. Jadi tak ada orang pandai melainkan yang pergi sekolah. Maka orang Melayu yang bersekolah tu dijadikan kerani-kerani, sama ada kerani di pejabat penggawa, kerani di pejabat tanah, pejabat DO, termasuklah di pejabat-pejabat besar. Kan? Jadi anak-anak yang belajar menulis, membaca di sekolah ni, mereka layaklah jadi kerani untuk mencatatkan perkara-perkara berkait dengan pentadbiran. Sungguhnya udara kebersihan di Kelantan nampak, akan tapi judi-judi dalam
dalam masih disukai lagi. Mana keadaan dah okey dah sebenarnya, tapi yang judi secara haram, judi lagu ayah, judi dan semua kita katakan itu masih lagi disukai. Penyakit inilah yang memundurkan sifat-sifat tamadun baharu yang tumbuh itu. Memanglah begitu di mana-mana negeri pun tidak dapat dihapuskan dengan serta-merta, melainkan beransur-ansur dengan jalan ikhlas dan usaha-usaha ketua pekerjaan yang memegang pekerjaan manusia. Tak kerja lah. Kan tak nak hapus sekaligus, kata dia. Masa itu dah jadi kegemaran. Orang-orang Kelantan di luar kawasan bandar tu, mereka belaga lembu, belaga ayam, macam-macam lah. Macam sekarang pun, orang belaga korok, belaga apa ni, balai terik, macam-macam. Jadi dulu permainan-permainan itu disertakan dengan perjudian. Maka itulah yang menyebabkan membaruh dalam masyarakat. Yang orang kuat agama di Kota Baru, adapun di kawasan-kawasan Ulu, kawasan ni, mereka masih lagi mengamalkan amalan-amalan yang dianggap sebagai merosakkan tamadun itu. Dari tarikh inilah bertatih Kelantan dengan perlahan-lahan kerana adil pemerintahan. Dalam keadaan yang demikian, masyhurlah sifat kemuliaan negeri kepada negeri-negeri yang besar dan bertambah ramai bangsa asing membawa perniagaan, dan jadilah beberapa company dan beransur hilanglah segala kebengisan dan kedahsyatan kerana tubuh kerajaan telah berdiri dengan tegaknya. Memerintah Duli Yang Maha Mulia dengan dilayani oleh penasihat Siam yang tersebut dengan senang lenan dan tiada lagi menduka citakan. Maknanya kerajaan Kelantan pun keadaan sudah stabil, ekonomi sudah berkembang baik, pendidikan pun sudah berkembang, maka keadaan pun sudah semakin okey dan orang pun mula mari berniaga dan seumpamanya. Dan tak ada lagi lah orang berperang, bertikam-tikam apa semua macam dulu, tak ada dah. Termasuklah perebutan takhta seperti dulu pun sudah tidak ada kerana peraturan telah ditetapkan. Maka dalam tahun 1905 tibalah Seri Maharaja Siam ke Kelantan kerana menyambungkan tali persahabatan antara baginda Duli Yang Maha Mulia. Yang tadi 1904, 1905 pula kata dia, Kelantan ni didatangi oleh Maharaja Siam. Kalau tak silap saya, 1905 ni Raja Siam lah Raja Chulalongkorn. Raja Chulalongkorn datang ke Kelantan kerana menyambung tali persahabatan dengan antara Duli Yang Maha Mulia dengan Raja Siam. Adapun kedatangan itu disambut dengan besar-besaran kehormatan yang belum lagi pernah diadakan di Kelantan. Memang disambut secara besar-besaran lah kerana yang mari ni Maharaja Siam. Tidak lama Maharaja Siam di Kelantan, bila habis dilawati bandar-bandar lainnya, berangkatlah kembali ke negeri Siam. Kemudian kembali Maharaja Siam inilah datang company DAF ke Kelantan yang kira-kira dah berunding membuka pekerjaan lombong emas. Dulu kalau kita dah tahu bahawa pada 1905 tu ada satu company Inggeris yang masuk ke Kelantan, iaitu company DAF. DAF company ni dia satu company perlombongan dan juga perlombongan lah. Kerana DAF ni dia pernah juga masuk ke ke petani. Kemudian oleh kerana Kelantan tu memang ditadbir oleh pegawai Inggeris, dia masuk ke Kelantan pada 1905. Dan isu DAF ni berpanjangan sebenarnya sampai tahun 30 dan menimbulkan banyak krisis juga. Kerana kerajaan telah memberikan konsesi pada DAF ni untuk melombong emas di kawasan Hulu Kelantan. Dalam hal ini dapatlah ia menghadap Duli Yang Maha Mulia lalu dibawa persetujuan ke dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Apabila telah tetap dan bersatu suara dipersetujukan, lalu diperbuat satu perjanjian, diturunkan cap antara kedua pihak dengan menyetujui pula oleh Raja Siam dan kerajaannya. Perjanjian ini adalah lebih kurang maksudnya berbagai-bagai hak kebebasan dibenarkan kepada company DAF yang disebutkan. Tanah pemberian dalam Kelantan itu diulu selama masa habis sehingga 10 Oktober 1940. Maknanya peristiwa ini berlaku tahun 1905, mungkin juga pada 10 Oktober. Baiklah dia berpanjangan sehingga 10 Oktober 1940. Itu perjanjian dia.
35 tahun perjanjian untuk membolehkan company DAF ni menguasai hasil-hasil yang terdapat di kawasan selatan Kelantan Selatan ataupun Kelantan Hulu tu. Mana semua hasil-hasil negeri, sama ada balok, sama ada hasil pertanian, pelombongan lah yang paling banyak saya pada balok kan, untuk diuruskan oleh company DAF itu. Artinya kebebasan company ini dengan seterusnya kita duka cita dalam hal ini dia tidak dapat memanjangkan perkiraan sama ada mendatangkan kemembahayaan Kelantan ataupun tidak. Tapi bagi pihak kita sangat tidak setuju perjanjian SAPOM itu. Tetapi sekarang Kelantan dan company DAF di England sana dan keputusan kerajaan kena bayar kepada company DAF sebagai sebut dalam kitab Tarikh Kelantan. Memang masyhurlah peristiwa ini pada zaman dahulu di mana berlakunya konflik selepas pada itu. Masa perjanjian awal ni mungkin ada tipu daya dibuat oleh Inggeris kerana pegawai itu pegawai Inggeris juga kan. Jadi bila mereka dapat menyerahkan konsesi dengan perjanjian Sultan dan juga Raja Siam kepada company DAF ini, menyebabkan hasil-hasil negeri itu dikaup oleh mereka, walaupun mungkin dibayar, ada bahagian-bahagian dibayar pada kerajaan Kelantan, tapi dia telah menyebabkan timbul krisis-krisis yang panjang dan banyak sekali orang cerdik pandai masa tidak bersetuju langkah yang dibuat oleh Sultan menyerahkan sebahagian negeri untuk dipungut hasilnya oleh company DAF ini. Dan perkara ini disebut juga oleh Datuk Perdana Mahmud yang menjadi Menteri Besar Kelantan mulai 1920 kan sampai 40. Jadi pada masa itu krisis-krisis ini disebut juga. Kata Datuk Perdana Mahmud dalam kitab Tarikh Kelantan, kata dia, dalam masa Duli Mahmudiyah inilah telah mengurniakan tanah kepada seorang putih bernama Robert William Duff yang telah membuka company membuat pekerjaan galian emas. Dan dalam masa sekarang Nana getah dengan syarat dikembalikan tanah itu kepada kerajaan pada hujung tahun 40-an lamanya. Pada tahun 40 tahun lamanya. Sungguh pun company DAF telah mengeluarkan emas tapi belum lagi boleh mendapat keuntungan sebab besar perbelanjaannya. Tanah itu di sebelah utara hampir satu suku. Tiba-tiba sebelum company khas tempoh itu diambil balik tanah itu oleh kerajaan dengan dibayar balik kepada company Tuan Robert William Duff itu sebanyak RM2,500 pada harga pada masa itu. Jadi kata dia, dulu kerajaan beri kepada company DAF ini untuk menguasai kawasan hulu ke 1/3 daripada negeri Kelantan. Atas asas utamanya lah untuk melambung emas. Melambung emas selepas berapa lama hasil emas tu tak boleh beri lagi kepada kerajaan Kelantan kerana alasan yang diberi oleh mereka ialah company ini terpaksa berpeluang besar untuk mengeluarkan emas. Dan saya dipahamkan lebih kurang tahun 1930 itu selepas 15 tahun kerajaan telah menamatkan kontrak ini dan kerajaan membayar sebanyak RM2,500 sebagai pampasan ataupun ganti rugi kepada William Duff yang telah membuat penerokaan kawasan tersebut, tetapi perjanjian itu ditamatkan. Kenapa? Kerana kerajaan kita dapat hasil daripada apa yang mereka buat. Ketahuilah kita tubuh kerajaan baru berdiri tegak dan berjalan gerak negeri peraturan dengan mengikut undang-undang, tetapi sungguh pun tidak dihilangkan dengan serta-merta. Maka pada tentang pencuri-pencuri perampok-perampok tidaklah juga hilang sama sekali hingga dijaga oleh polis dengan cermatnya. Maka mana-mana kepala penjahat yang termasyhur dan ternama, maka satu daripadanya ialah Engku Genting. Kerana diketahui banyak ia seorang kepala bagi kumpulan pencuri kerbau dan menerima lembu-lembu curi. Maka inilah jagaan dijagakan oleh polis sehingga diberi amaran kepada supaya jangan lakukan begitu kerana undang-undang telah menegahnya. Jadi dulu salah seorang daripada kita kata orang debel lah Kelantan, nama dia Engku Genting.
Mungkin dia pun anak raja juga, kerabat raja, dan ada ramai pengikut-pengikut dia yang menjadi gangster lah, yang melakukan rompokan-rompokan terhadap lembu kerbau orang. Ni antara harta rakyat ni, lembu kerbau lah yang mahal kan. Curi lembu kerbau orang, menunjukkan bahawa walaupun kerajaan negeri sudah kuat pada masa tu, dah teguh undang-undang, tapi di kalangan rakyat data ni banyak lagi aktiviti-aktiviti yang kita kata bercanggah dengan undang-undang masih diamalkan oleh mereka kan? Jadi polis beri amaran pada Engku Genting ni supaya berhentikan perbuatan tu. Pada bulan Julai 1906 didapatilah dengan sah Engku Genting membuka judi di rumahnya di Kampung Genting dengan bebasnya. Jadi Kampung Genting ni tupak kan. Jadi Engku Genting ni bukan je merokok je, buka kedai judi pula kat rumah dia. 3 hari kemudian sarjan polis stesen Tabal melawat Kampung Genting. Jadi pun dulu di Tabal ni termasuk Kelantan lagi pada masa ni. Jadi kepala polis ni duduk di Tabal. Jadi polis Tabal tu mari melawat Engku Genting ni pasal cerita perjudian tu. Didapati 5 orang Cina membuka judi lalu diperiksa. Di sinilah Cina-Cina ini memberitahu yakni berani membuka judi itu kerana diperintahkan oleh Engku Genting dan wang yang dapati dibahagi 2. Rupanya Engku Genting itu yang beri kebenaran kepada Cina-Cina buka tempat-tempat perjudian. Ada 5 tempat perjudian di Genting ni. Bila polis mari siasat, Cina-Cina tu beritahu dia berani buka ni sebab ada perlindungan lah kita kata daripada Engku Genting, di mana mereka pun buat tempat-tempat judi. Bila mereka dapat hasil perjudian ni, bagi 2. Cina tu ambil separuh, Engku Genting ni ambil separuh. Ni orang zaman dulu ni tuan-tuan, yang buat kerja kerja-kerja kotor ni. Apabila sahaja sarjan mendengar itu, lalu tangkap Cina-Cina itu. Demi dilihat oleh Engku Genting, berdirilah ia serta kumpulan yang sebanyak lebih kurang 100 orang menerkam persarjanan dan memihak dan meminta lawan bertindak keris. Adapun sarjan dan mata-mata yang bersama dengan beberapa daya upaya menahankan perkara itu supaya tidak menjadi perbalahan. Semujurnya kehendak-kehendak itu berjaya. Jika tidak, apakah akan terjadi dapatlah kalam ceritakannya. Lepas daripada itu telah terjadi. Lepas daripada itu, sarjan itu pun tidak melakukan lagi dah dihantar ke Kota Baru hal-hal yang terjadi itu. Jadi hampir-hampir tercetuh pergaduhan besar bila pegawai-pegawai polis ni tangkap Cina-Cina yang berjudi. Maka oleh kerana selama ni Cina-Cina ni dilindungi oleh Engku Genting, sedangkan Engku Genting ni ada pula gangster-gangster dia. Bila dengar saja Cina-Cina tangkap, Engku Genting ni pergi sekat lah, kita kata sekat tengah jalan, dan ajak bertikai lah, ajak bergaduh kerana nak bebaskan Cina ni. Kerana Cina tu beri hasil pada dia kan, sedangkan itu undang-undang yang salah. Maka atas usaha polis ni macam-macam, akhir sekalinya tak jadi gaduh. Tapi dia pun hantarlah report ke Kota Baru, beritahu perkara berlaku. Dengan serta-merta pada pagi esok sekumpulan 40 orang polis datang ke Kampung Genting dan mengelilingi rumah Engku Genting dan dapat ditangkap 50 orang. Polis hantar di Kota Baru, mari 40 orang polis gilikung rumah Engku Genting. Di rumah dia ni adalah samsin-samsin kan. Berjaya tangkap 40 orang. Tetapi Engku Genting telah tiada, berlepas lari ke Kota Baru ke rumah kerabatnya yang berkuasa. Jadi nama lah Engku Genting kan. Jadi anak-anak raja juga dia. Jadi bila rumah dia kena kepuk, dia lari di Kota Baru. Kita kata nusuk lah. Nusuk di rumah kerabat-kerabat yang berkuasa. Adapun orang-orang dia tu kena ikat 50 orang. Hingga di Kota Baru pun enggan juga menerima perintah kerajaan itu. Lalu terus lari bawa diri ke Besut, Jaya Terengganu. Sampai dia kata nusuk dah, orang nak ikat juga dia. Lalu dia pun lari ke Besut, duduk Besut Terengganu. Dalam sedikit bulan kemudian daripada itu, kembali pula Engku Genting ke Kelantan menyerah diri serta dibawa ke hadapan pengadilan dihukum 3 tahun je kerja berat.
Betul ni pun dia duduk besuk lama dia pun tak boleh tahan juga kan. Pasal rumah dia lain, anak bini. Sekali dia menyerah diri. Menyerah diri, balik kota baru, menyerah diri. Dibicarakan, lepas tu dia pasti bersalah, kena J 3 tahun sekali dengan kerja berat. Tu kesan daripada kegiatan-kegiatan dia curi lembu, judi dan sebagainya. Oleh sebab hukuman tidak memberi puas hati, lalu dirayu ke mesyuarat negeri. Inilah diubah hukuman oleh Duli Yang Mulia dengan sejak ada mesyuarat hukuman buat keluar negeri selama 5 tahun ke Mekah di mahkamah. Bila jatuh ke hukuman 3 tahun jail dengan kerja berat ni, tak puas hati lah tertuduh ni kan, betul ni. Lalu dibuat rayuan ke mahkamah rayuan dan Sultan beserta dengan anggota mesyuarat tu bincang. Akhir waktu saya baru dihukum buat negeri. Buat negeri mana? Ke negeri Mekah selama 5 tahun. Tak boleh balik Kelantan 5 tahun, hidup Mekah 5 tahun. Jadi ni mungkin strategi yang dibuat oleh baginda Sultan. Orang-orang jahat ni, kalau kita nak suruh jadi baik, kita buat negeri Mekah. Supaya Mekah tu orang tak berapa nak jahat mana kan. Orang buat ibadat macam-macam, boleh ngaji. Jadi kita buat sudah 5 tahun. Itu taktik juga tu sebenarnya yang dibuat oleh Sultan supaya kaum kerabat dia yang jahat-jahat ni boleh baiki diri. Bila dipetah di mahkamah, kena hidup Mekah 5 tahun. Senang polis kerana ketiadaannya, akan tapi tiada sunyi lagi penjahat-penjahat Kelantan. Sungguh pun begitu, tidaklah pula berani menzahirkan keberaniannya sebagaimana kegenting itu. Sebenarnya orang jahat tu banyak lagi Kelantan kata dia, walaupun dah tangkap. Cuma orang lain ni buat jahat nusuk-nusuk. Ada pun kegenting ni, dia berani daripada depan pasal dia khabar kan. Dia khabar raja. Bolehlah kita percaya mana-mana negeri yang di bawah pemerintah Siam pada masa itu tidaklah bagaimana Kelantan kerana dijalankan dengan peraturan undang-undang. Akan tapi tidak juga memberi puas hati. Entah bagaimana pada akhir tahun 1998 rundingan telah berlaku di antara Siam dengan Great Britain, lalu kedua-dua kerajaan masa itu bertriti serta diserahkan Kelantan di bawah naungan Great Britain. Jadi kata dia, walaupun dah macam-macam Siam buat dengan bantuan penasihat British ni, tidaklah semuanya sempurna. Undang-undang ada, mahkamah dah ada, tapi tetap ada kekurangan lah. Sebab masih baru kan, dia mula buat peraturan ni tahun 1904 ni, 1908. Maka disebabkan itulah, maka pada 1908 Siam dengan British ni pun jumpa semula, duduk bincang bagaimana nak selesai masalah-masalah ni yang menyebabkan berlakunya satu treaty ataupun perjanjian antara Siam dengan British yang membawa kepada penyerahan negeri-negeri Melayu tak bersekutu di sebelah utara ni, boleh Kedah, Kelantan dan Terengganu kepada British ataupun Great Britain. Dulu semua duk Siam ni, Siam perjanjian serah kepada British. Maka situlah yang masyhur tu dia panggil perjanjian Bangkok atau 1909. Ini hasil daripada rundingan. Rundingan ni sebenarnya bermula pada 1908 lagi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak selesai ni, maka akhir sekali kedua-dua pihak setuju supaya 4 buah negeri ni serah pada British je lah. Biar British tak ambil tu. Kerana sebelum ni pun walaupun kata jajahan Siam ataupun tak penaungan Siam, tapi yang mentadbir itu pegawai British yang dibuat melalui perjanjian Inggeris-British 1902 dulu. Sekarang ni oleh kerana adalah selepas 6 tahun masalah-masalah selesai, maka Siam pun setuju serah 4 buah negeri ni kepada British. Cuma kita tak tahu sebab apa ketika itu petani tidak diserahkan bersama-sama. Ada usaha-usaha yang dibuat oleh orang petani minta supaya petani itu dimasukkan juga di bawah jajahan British ataupun naungan British sebagaimana Kelantan, Kedah dan sebagainya bersepadan dengan petani. Tapi akhirnya memang kita tahu yang diserah pada British hanya 4 buah negeri ini saja. Adapun 7 buah wilayah yang berada di petani yang dipecahkan oleh Siam sebelumnya, Nara, Jala, Ramai, petani sendiri, Jering, Nonci. Ini 7 buah negeri ni kekal duduk Siam, tidak diberi pada
Inggeris. Kalau dulu Syekh bui pada Inggeris, mungkin sejarah petani itu berubah tidak seperti sekarang. Ini kita Kelantan dengan petani ni ada hubungan yang sangat rapat dari segi darah, dari segi keluargaan, dari segi budaya, dari segi bahasa, bahkan dari segi timba balas, dari segi peranan dakwah dan perkembangan Islam itu memang sangat besar lah jasa petani pada Kelantan. Tapi kita tak boleh buat apa-apa kerana dalam proses perjanjian ni sebenarnya berlaku antara Inggeris dengan Siam. Maka kita terlibat dengan Siam kerana mereka bahagikan negeri ni. Sehingga termasuk juga nanti kita akan dapati bahawa sempadan berubah kerana perjanjian ni. Di mana Sungai Golok dijadikan sebagai sempadan baru. Jadi untuk malam ni kita akan berhenti setakat ni dulu tuan-tuan semua. Di mana sejarah Kelantan daripada pelantikan Long Senik sebagai raja sehinggalah kepada berlakunya perundingan antara Siam dengan British untuk mewujudkan satu perjanjian baru yang kemudian kita kenali sebagai Perjanjian Bangkok. Adapun Perjanjian Bangkok ni kita akan bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Jadi itulah lebih kurang sejarah yang berlaku di Kelantan dan tempoh masa lebih kurang 8 tahun yang berkembang. Itu permulaan Kelantan ini disusung semula struktur pentadbiran dan masuknya campur tangan Siam dan juga British secara langsung dalam pentadbiran awam atau pentadbiran kerajaan di Kelantan. Jadi insyaAllah kita akan teruskan nanti perkembangan berikutnya selepas pada perjanjian Bangkok ni dan bagaimana Long Senik kemudiannya diiktiraf dan dapat memakai gelaran Sultan pada sesi akan datang insya-Allah. Kita berhenti setakat ini dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.